نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي قد قال الله تعالى في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون Sadaqallahul Azim. Yang dimuliakan lagi dikasihi Al-Fadhil Tuan Imam, Barisan Imam dan Bilal, Tuan Pengerusi Barisan Ahli dan Kuasa Surau An-Nur Lakeview. Seterusnya tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Apa khabar tuan-tuan? Syukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan keizinannya jugalah dapat sama-sama kita bertemu pada malam yang berbahagia pada malam ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan pertemuan ini sebahagian daripada himpunan amal soleh kita bersama yang menjadi asbab untuk kita kembali dihimpunkan di bawah naungan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang dijanjikan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, sab'atun yadhilluhumullah yauma la dhilla illa dhilluh. 7 golongan manusia yang mendapat naungan di padang mahsyar, salah satunya adalah mereka yang bertemu dan berpisah kerana Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam ke atas Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Ahli keluarga baginda serta para sahabat, para tabi'in, tabi'in, doa berpanjangan buat umat Islam yang berada di Syria, di Palestin, di Kashmir, di Xinjiang, di Yaman, di Afghanistan, di Ukraine, di Rusia, di seluruh dunia, agar Allah Subhanahu wa taala berikan kekuatan kepada mereka. Dan jika ada di kalangan umat Islam yang gugur di medan pertempuran, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar mereka semua diberikan tempat yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan pada masa yang sama juga kita berdoa kepada Allah dalam suasana kita menghadapi wabak pandemik COVID-19 ini, agar sama-sama kita dapat diberikan kekuatan untuk menghadapi ujian ini. Ada yang kehilangan kesihatan, ada yang kehilangan pekerjaan, ada yang kehilangan insan yang tersayang. Sesungguhnya ujian itu Allah datangkan kepada kita sebagai tanda Dia sayang pada kita. Begitulah bahasa Tuhan yang susah untuk manusia faham. Kerana kalau manusia sayang, dia bagi hadiah. Lagi dia sayang, lagi dia cinta, dia akan bagi macam-macam memenuhi kehendak duniawinya. Tetapi berbeza dengan Allah Subhanahu wa taala bila bercakap dengan manusia. Bila dia sayang, dia datangkan ujian. Lagi dia sayang, lagi diuji. Sebab itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, manusia yang paling dahsyat diuji adalah para nabi, kemudian orang-orang soleh, kemudian orang yang ikut jalan orang-orang soleh itu. Jadi kalau kita rasa hidup ini diuji, maka kita berada pada landasan yang betul. Tapi kalau kita tak rasa ujian tu, nyamuk pun tak ada,
Kita khawatir jalan hidup kita macam Fir'aun. Kerana Fir'aun demam pun tak pernah. Sebab apa kita diuji, tuan-tuan perempuan? Sebab perjalanan ke syurga itu adalah perjalanan yang mahal. Kerana syurga itu terlalu mahal. Benda yang mahal mesti dibayar. Kita pergi showroom BMW, kita ada tanya dekat salesman tu, ada kita berdua tak sini? Tak ada. Nama pun kedai BMW. Kita pun tanya, "Dik, mahal kita BMW ni, Dik?" Dia tak mahal bang. Tengok siapa yang melihatnya. Kerana harga BMW tu sesuai dengan kualitinya, lajunya, gagahnya, dengan dia punya sales punya nilai selepas dijual. Sebab itu memang harga dia. Dalam sebuah kedai, ada orang gajinya 800, ada orang gajinya 5,000, ada orang gaji 12,000 di dalam sebuah pejabat. 8 jam yang sama kerja, tapi kenapa seorang gajinya 800, seorang 3,000, seorang 10,000? Sebab apa? 8 jam memang 8 jam. Pergi pejabat masuk pukul 9, balik pukul 5. Tapi dalam kalangan manusia yang masuk pukul 9, balik pukul 5 petang ni, ada yang gajinya 800, ada gajinya 10,000. Kerana apa? Kerana nilainya. Mungkin dia kerja hanya letakkan barang di rak. Kalau barang kosong, dia koyak kotak, ambil barang letak. Itu je kerja dia. Kalau barang tak kurang daripada rak tu, duduk je situ main game. Jadi harganya 800 lah. Kerja sebulan, duduk je. Kosong baru angkat, tak kosong duduk. Gaji 3,000, mungkin dia cashier. Sebabkan dia nak tahu berapa banyak duit nak kena pulangkan. Bagi 300, dapat balik 30 pulangkan. Begitu. Orang minta diskaun, kuranglah sikit. Takkan tak boleh? Kuranglah sikit. Tak boleh kak, ni bukan kedai saya cashier je. Kuranglah sikit, tak boleh kak? Kedekut. Saya minta maaf kak, saya jaga cashier je, minta maaf kak, tak boleh diskaun. Dia nak tahan tekanan tu, jadi harga dia mahal sikit, 3,000. Orang yang gaji 8,000 dalam sebuah kedai, mungkin kerjanya pastikan barang sampai daripada port kelang, angkat barang masuk dalam store. Dia nak kena jaga orang yang angkat barang, dia nak jaga orang yang jaga cashier. Jadi harga dia punya harga tu mahal. Kalau dia demam, kedai tutup. Kalau cashier tak datang, tak apa, dia boleh jadi cashier. Kalau orang yang angkat barang tu tak datang, tak apa, dia boleh angkat barang. Tapi kalau dia tak datang, kedai tutup. Jadi nilai dia tinggi dah? Tinggi. Kalau kita dah faham benda bernilai itu mesti harganya dibayar dengan nilainya. Begitulah syurga yang nilainya terlalu mahal. Kenapa tak nak bayar? Baik, apakah bayaran syurga? Baru kita tanya. Apakah nilai yang perlu kita bayar untuk pergi ke syurga yang ada sebahagian orang beriman terpaksa mati syahid? Ada sebahagian orang beriman terpaksa berkorban siang dan malam, pagi dan petang untuk ke syurga. Maka mata wang yang kita nak bawa pergi tebus syurga ini, namanya apa? Namanya pahala. Dan subhanallah, kita berada di bulan yang Allah datangkan banyak pahala. Maksudnya apa? Maksudnya diskaun, Allah dah bagi diskaun punya diskaun dengan Ramadan. Sebab itu Jibril doakan kecelakaan bagi orang yang masuk Ramadan tapi masih duduk neraka. Punya tak pandai ambil kesempatan. Allah dah bagi diskaun ni, harga mahal ni diskaun sebab senang dapat pahala, pun masuk neraka. Tiga golongan yang Jibril doakan kecelakaan dia. Pertama, anak yang ada mak bapak tapi tak pandai nak jaga hak mak bapak di saat mereka tua. Yang ni layak dalam neraka, kata Jibril.
Yang kedua, barang siapa dengar nama Nabi SAW di telinganya, sikit pun tak nak selawat, dia ni elok dalam neraka. Dia yang perlukan syafaat Rasulullah SAW, tapi dengar azan sikit pun tak nak buat apa-apa, dia buat tak tahu je. Ni neraka jawabnya. Dengar azan, dengar tapi tak sahut. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dia buat tak tahu, buat keras, dia tengok TV. Macam ini Jibril kata elok dihumban dalam neraka. Elok dah dengar selawat, dah dengar nama Nabi disebut, pergi sahut. Lepas tu ada hati nak minta syafaat di padang mahsyar. Nama kawan tu hari tu dengar di telinga tak nak selawat, tiba-tiba di padang mahsyar pandai cari minta tolong. Tunggu sekejap, duduk belakang. Golongan yang ketiga kata Nabi SAW, orang yang dapat Ramadan, orang lain dapat pengampunan, dia tak dapat apa-apa. Orang macam ni kata Jibril tak layak dan dia dapat kecelakaan. Baik, memang akan ada orang marah dan stres dan give up bila diuji. Orang langgar kereta kita, tuan-tuan, kita marah tak? Oi, marah. Siapa pun marah. Imam pun marah, Bilal pun marah, ustaz tak ustaz. Kalau orang langgar kereta dia, jom balai. Itu biasa. Tapi cara respon tu mungkin berbeza. Kita tengah berhenti dekat traffic light, orang langgar, boom, kita pun keluar kereta, marah bawah. Awak ni kalau tak pandai bawa kereta, jangan bawa kereta, boleh tak? Tu dapur tu pegang kuali, jangan pegang steering. Dalam perempuan, dia bagi betul. Lain kali signal bagi pakai sini, bukan tangan, buka tingkap. Dia suruh bagi signal bagi tangan. Sampaikan kawan tu trauma, ustaz, saya tak nak bawa kereta dah. Kalau nampak pakcik pakai kopiah lagi, saya lari jauh. Ada ke suruh saya pegang kuali? Bini sebelah tu marah, tu lah abang ni marah teruk sangat. Janganlah sampai dia suruh duduk dapur lah, pegang kuali. Marah sikit dah lah. Tak boleh, orang perempuan memang saya nak kena bagi betul-betul. Garang dia. Ini diskriminasi gender. Marah. Bila kita marah, maka nilai kita jatuh. Kerana apa? Kerana semua orang boleh marah. Kerja yang semua orang boleh buat, maka nilainya rendah. Macam tadilah, yang boleh susun barang, cashier pun boleh susun barang, tuan kedai boleh susun barang. Kalau dia berhenti waktu petang, pagi tadi dah ada orang nak ganti, saya nak susun barang boleh tak? Sebab semua orang boleh buat kerja tu, nilainya rendah. Kalau semua orang boleh marah di saat diuji, maka kita juga akan rendah nilainya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka bila ujian datang, kita kena upgrade sikit, sabar. Bila ibadah sampai, kefarduan puasa sampai, kita sabar. Sabar maka nilai naik sikit. Orang langgar kereta, kita pun bertenang. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Pusing belakang, tengok bumper, pecah dah bumper saya ni. Lain kali bawa kereta pakai mata tau, bukan pakai lutut. Jom pergi balai. Dia marah lah, tapi sikit lah. Marah juga. Masuk kereta, bini tanya, abang kali ni berubah banyak, tak ada suruh dia pegang kuali pula ya? Kita ada kalanya kena sabar, kata suami. Bini pun cek side mirror, patutlah dia sabar. Rupanya yang langgar ni abang sadu. Ni langgar ni. Dia tak boleh marah banyak-banyak. Nanti kan dia bukan pergi balai, dia pergi jumpa doktor gigi. Gigi hilang lah. Pasal abang tu dah tumbuk dah. Pakcik jangan cakap banyak Saya dah panas ni, kau pecah mulut kau. Kata abang sadu. Okeylah dik, jom pergi balai. Jadi nilainya tinggi sikit sebab dia bertenang. Tak apa dik, tak apa. Jom pergi balai. Bila ujian sampai, kita sabar, maka nilai kita naik. Bila nilai kita naik, harga kita mahal. Bila mahal, maka senang nak ke syurga. 2. Yang ketiga, bila ujian sampai, bila ibadah sampai, maka kita kena respon terhadap ujian, terhadap ibadah itu dengan nombor 3, iaitu redha.
Orang yang redha, kata Imam Ghazali, martabat dia lebih tinggi daripada orang yang sabar. Maksudnya bila orang langgar kereta, dia tak komplain, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dia pun turun kereta, tak apa dik, benda dah nak jadi, tak apa. Jom. Pakcik tak kisah sangat bumper pakcik, yang pakcik kisah bumper kereta kamu. Pakcik ni ikat pakai dawai je tadi, kamu baru keluar showroom. Patutlah tak kisah pergi balai pasal dia ikat dengan dawai je. Memang sempoi pakcik tak apa. Kalau tercabut pakcik pikul je bumper ni, no problem. Masalahnya kereta saya ni big problem pakcik. Okey, kamu punya cerita, jom pergi balai. Yang ni martabat redha, naik sikit. Dan yang paling tinggi, nak ceritanya martabat para anbiya. Yang paling tinggi inilah martabat para wali Allah. La khaufun alaihim wala hum yahzanun. Inna awliya Allah la khaufun alaihim wala hum yahzanun. Para wali Allah ni tak sedih dan tak takut. Orang langgar kereta dia alhamdulillah. Itu baru champion. Pecah bumper bang, abang dah macam doa selamat ni faham. Alhamdulillah rabbil alamin, hamdan tayyiban mubarakan fi. Suami dia pandang kat bini, tak apa, bertenang. Orang langgar kereta, orang tak langgar kita. Kita masih sihat ni ha. Biarlah kereta hancur, Allah ganti yang lain. Allahu akbar. Orang yang bila diuji lalu dia masih bersabar dan dia bersyukur di atas nikmat yang masih berbaki, dia ni memang layak duduk di dalam syurga. Jadi muslimin muslimat yang dirahmati Allah, bila kita berhadapan dengan situasi mujahadah, ada dua jenis mujahadah. Yang pertama, menghadapi ujian macam pakcik tadi. Dalam tempoh MCO ni tuan-tuan, ada yang hilang harta, ada yang hilang pekerjaan, macam-macam ujian. Lepas satu, lepas MCO hilang pekerjaan, lepas pekerjaan hilang rumah, banjir dekat Langat, hilang. Kita mungkin tak terkesan pasal kita duduk di Lake View, rumah batu. Hujan datang, ribut topan, tegak je. Di Langat tak ada. Hujan rintik, astaghfirullahalazim, hujan. Berdoa tu, ya Allah ya Tuhanku, jangan hanyutkan hujan rumah. Doa. Kita minta, ya Allah, Allahumma sayban nafi'a, ya Allah turunkan hujan yang membawa rahmat. Orang di sana, ya Allah jangan turun hujan, ya Allah banjir rumah kami. Ni. Ada kalanya Allah uji dengan mujahadah ujian. Kalau kita tidak diuji dengan mujahadah ujian, kita mesti meningkatkan ibadah, kerana itu mujahadah kedua. Bulan ini bulan mujahadah dengan ibadah, kita kena bayar syurga. Baik, tuan-tuan muslimin yang dirahmati Allah, Ramadan dah pun masuk. Ada orang sambut Ramadan ini macam postman sampai rumah. Macam mana postman sampai rumah? Kita jamu air ke? Dik, tunggu jap, pakcik ambil air. Oh tak apa pakcik, saya nak cepat. Tunggu, duduk dulu, makan nasi ayam. Tak ada. Ada kita raikan postman macam tu? Tak ada. Tak payah pakcik makanlah, saya banyak kerja lagi, barang lagi nak hantar. Makanlah, teh taliklah. Dia siap marah lagi, kita suruh duduk makan. Kita tak nak Ramadan touch and go macam ni, tak mau. Dan kita tak nak Ramadan macam orang sebelah rumah datang pinjam bawang. Man, pinjam bawang man, bawang rumahku habis. Jap, aku ada sate, aku ada nasi impit, aku ada ayam, ada ikan. Kamu nak tak semua ni saja? Ambil je lah bawang tu dekat bawah laci warna biru. Dia pun buka laci, banyaknya man bawang kau. Ambil je satu, ambil lah satu. Man, cili man, ambil je lah cili tu. Gula ni ada ni, kau ambil sekali. Belacan, kau ambil je lah apa yang kau nak. Nanti kau masak lebih sikit, ajak aku makan. Kita buat tak kisah, man nak kencing lah man, masuk je lah tantas tu kan. Kau tak tahu tu, rumah kau rumah aku kan sama je pattern. Masuk je jamban tu. Man mengantuk, kau macam-macam mengantuk pula. Tidur surau lah. Tidur pun nak tanya aku pula.
Maklumlah mungkin dia PJJ, bini kerja kat Kertih ke kat Johor, dia duduk seorang kat rumah, tidur pun rumah sebelah. Ada orang begitu sebab dia PJJ. Kita tak nak Ramadan macam tak ada apa-apa je. Kita nak Ramadan macam bapa pengantin sambut menantu. Macam mana bapa pengantin sambut menantu? Dengan bunga mangganya, dengan bunga rampai, dengan bunga telur, dengan red carpet, dengan pelamin, dengan pintu gerbang. Pengantin sampai je bapa pengantin, siap, ready semua. Jangan buat kerja lain. Okey ustaz, selawat. Allahumma salli wa sallim wa addim wa an'im wa tafaddal wa barik. Gitu. Ingat tak ni? Kalau tak ingat, kena kahwin semula. Itu selawat dia. Oh, bapa pengantin cukup cemerlang kalau ustaz tarik ngam gitu. Kena ustaz, memang terbaik. Okey, sedia. Sallallahu, belang beragak pengantin. Duduk, makan beradab. Oh, alhamdulillah. Tiba-tiba caterer kata, Haji, ayam habis. Allah. Tadi pengantin dah sampai, ayam habis, spoil. Sebab apa ayam habis? Haji jangan tak tahu, anak haji tu abang sadu. Geng-geng yang datang ni semua abang sadu. Yang abang sadu ni makan bukan seketul ayam, 5 ketul ayam dia ambil satu pinggan. Habis ayam. Ya tak yalah, anak aku ni memang abang sadu. Ya Allah, apa lupa nak pesan kat kawan-kawan dia. Tuan-tuan pesan, kalau jenis main besi, jangan pergi majlis orang ambil 5 ketul ayam. Koyak poket bapa pengantin. Tengok ayam, nak kena telefon kedai mamak, mak tolong hantar daging, dia kira cas lain dah tu. Kesian bapa pengantin, ambil 5 ketul. Makan daging je, nasi tak sentuh. Ini memang label biawak lah. Biawak je makan ni. Dia makan ayam, dia makan telur, nasi tak usik. Kau ni biawak, tengok pun habislah dia. Hilang spesies biawak. Jadi bila pengantin dah sampai siap, dia mesti cukup semua syarat. Ramadan ini mesti diraikan dengan temanya. Dah masuk majlis orang, kena ikut tema. Pergi majlis orang kahwin, pakai baju cantik-cantik. Jangan pakai kain pelikat, singlet, slipper Jepun. Pergi mana ni Haji? Orang kahwin. Ini pergi sungai, belakang tu umpangan. Kita pergi majlis orang mati, kita pakai macam mana? Hitam ke, buat sedih sikit. Kita tak tergelak kat belakang. Haji, orang mati Haji, apa tergelak pula? Seronok ustaz jumpa member lama. Ni yang mati ni, itu member lama juga. Kalau dia hidup, baru saya tergelak dengan dia. Haji baliklah Haji, menyusahkan orang. Kita akan marah. Majlis orang mati dia tergelak, tak boleh. Pergi interview, bawa resume, itu adab dia. Orang tanya, okey tolong cerita sikit pasal diri awak. Tuan nak saya cerita yang macam mana? Yang saya label sekarang ke label dulu? Cerita je lah orang interview. Resume ada tak? Tuan tak suruh saya bawa resume, tuan suruh saya cerita. Macam ni, awak tepilah, next. Susah sangat, tak ikut tema. Habis tu Ramadan ini tak nak ikut tema. Itu yang Jibril kata, orang lain dapat kemaafan, awak tak dapat apa-apa, pasal ibadah tak ada tema. Ramadan yang pertama temanya adalah Quran. Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran. Ramadan turunnya Quran. Apa sahaja yang melekat dengan Quran, semua Allah angkat. Ramadan, penghulu bulan. Malaikat Jibril, penghulu malaikat. Rasulullah SAW, penghulu anbiya. Malam Al-Qadar lebih baik daripada 1000 bulan. Umat Nabi Muhammad SAW, umat yang terbaik. Apa sahaja yang cerita dengan Quran ini, semua Allah angkat. Tapi sayang, dengan Quran kita hanya sekadar touch and go, habis. Quran ni dia ada 5 tuntutan. Pertama, dia dibaca. Kedua, dia difahami. Ketiga, dia diamalkan.
keempat dia hafal, kelima dia disampaikan. Kalau tak ada kelima-lima ini, kita tidak ikut tema Ramadan. Yang orang suruh balik haji, baliklah haji. Orang datang majlis orang meninggal, sedih tengok orang meninggal, dia tergelak. Sebab tak ada tema 5 ni tadi. Quran dengan kita segan-segan, habis. Paling kurang tuan-tuan perempuan, Ramadan kali ini betulkan makhraj huruf, tajwidnya. Tadarus memang tadarus, tapi kalau Al-Fatihah kita tak betul, fail. Pergi cari ustaz dan ustazah. Ustaz, tolong betulkan Al-Fatihah saya. Ustaz busy. Okey ustaz, saya rakam saya punya suara, ustaz dengar ya, nantikan ustaz respon. Bila nak tidur nantilah ustaz respon. Saya tahu ustaz sibuk. Baik. Cuba Haji baca. Bismillahirrahmanirrahim. Tak ada bisa apa Ji? Apa bisa pula? Bismillah. Oh, saya baru tahu ada bisa. Sebelum ni tak ada bisa. Sudah. Yang kedua, alhamdulillah. Tak ada ala-ala. Alham. Oh, baru saya perasan ada ala pula. Nak dapat detect ni, kena siapa yang dengar? Ustaz dan imam lah dengar. Alham. Mana ada la Haji? Saya baca okey je. Haji memang perasan okey. Haji pergi workshop, bawa kereta. Dia kata, Haji, kereta ni kena align tayar. Dah macam ni baru tegak tayar ni, apa hal? Tegak macam ni. Oh, saya memang selalu bawa kereta macam ni. Itu luar biasa. Macam ni baru biasa. Saya tak nak align tayar, boleh tak? Tak boleh Haji, mesti buat alignment. Saya servis kereta alignment package. Saya tak selesa lah bawa kereta macam ni, kena bawa kereta steering begini. Oh, terburuk gini. Kalau tayar pun kena buat alignment sekali jumpa servis. Lidah yang tak, insya-Allah, kita makan petai, makan ayam, makan daging, gigi patah, gusi bengkak, tak pernah nak align Al-Fatihah dengan imam. Rugi. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alam ada salah. Sebab alam dengan alam beza. Dalam bahasa Arab, alamin, ain itu merujuk kepada alam. Tapi kalau alam maksudnya sakit. Alam tu sakit dalam bahasa Arab. Adakah kita bermaksud Tuhan sekalian sakit? Sudah. Salah satu perkataan, satu huruf merubah maksud. Hati-hati. Jadi kena buat Al-Quran ni ekstra sikit, baca depan imam. Ustaz pun ambil gambar sekejap, banyak teruk masalah kau ni baca. Dia pun ambil gambar, dia dengar bacaan, dia bulatkan, betulkan sini. Dia ambil gambar, dia hantar balik. Haji, betulkan ni Haji? Baik Ustaz, saya betulkan. Ustaz pun dah betulkan, dia pun dah betul, baca balik. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Oi Haji, kalah saya Haji. Lepas ni kalau saya sakit perut, Haji jadi imam ya? Jangan begitu Ustaz, saya test je. Dia kena ada macam tu punya conversation. Dengan siapa? Dengan guru Quran. Kalau tak ada, kita tak ikut tema Quran. Kita punya hafalan mesti bergerak, pemahaman mesti bergerak, penyampaian Quran mesti ada. 5. Pergi pula tema nombor 2, Ramadan, bulan infak. Bulan yang kita ada ni bulan untuk memberi, bukan menerima. Oh, dia kira terima je. Saya sebenarnya memang paling layak terima zakat dekat Kuala Lumpur. Ada tak duit zakat saya nak? Awak lah sibuk collect zakat. Bagi duit ke orang boleh tak? Ramadan bulan bagi duit. Kalau tak mampu bagi duit, jadi jambatan agar pahala sedekah tu sampai. Tuan-tuan, ada orang miskin kat hujung kampung, tuan-tuan tolong bantu. Pahala. Haji, masjid ni perlukan dana buat bangunan, tolong Haji bantu, dapat pahala. Kita kena jadi orang yang bagi, sebab Nabi SAW tangannya laju daripada hembusan nafas dalam bulan Ramadan. Bagi. Kalau kita tak mampu bagi duit, tabassum, senyuman, 1 sedekah. Senyum, Kak, Assalamualaikum. Senyum, sedekah. Kalimatun thayyibah, kata-kata yang baik, sedekah. Cakap yang baik-baik. Kalau tak ada benda baik, diam.
Subhanallah, sedekah. Al-amru bil ma'ruf, suruh buat baik, cegah kemungkaran. Semua ini pahala sedekah. Kalau kita tak mampu bagi duit, kita mampu bagi khidmat kebaikan, silakan. Tetapi ingat, bila berinfak, dia ada benchmark dia. Dia ada measurement ukurannya, iaitu sedekah pada harta yang kita sayang. Lan tanalul birra hatta tunfiqun mimma tuhibbun. Tidak mengalir, tidak dikategorikan sebagai satu kebaikan, melainkan kita sedekah apa yang kita sayang lagi. Maksudnya kalau RM1 tak berapa sayang, masukkan RM5. Kalau masukkan RM5, feeling itu pun tak ada, RM10. Nak tahu ada feeling ke tidak, bayangkan kita naik motor, duit RM10 jatuh. RM10 jatuh tu, kita U-turn ke kita tak U-turn? Kalau tak U-turn, maka nilainya jatuh. Dia ikut berbeza-beza dengan kita ni. Sebab ada orang boleh masuk RM500, ada orang boleh masuk RM50. Ada orang masuk RM500, dia buat tak tahu je. Ada orang terketar-ketar masuk RM20. Beza. Di sisi Allah Ta'ala, Allah tak tengok amount tu, Allah tengok mujahadahnya kita bagi. Mungkin RM500 yang dimasukkan dalam tabung, daripada wallet yang ada RM10,000. Mungkin RM50 yang masuk ni daripada wallet yang ada RM80. Jadi berbeza amount tidak menjadi isu di sisi Allah Ta'ala. Mujahadahnya kita bagi infak itu bernilai di sisi Allah Ta'ala. Sebab zakat ikut peratus, bukan nilai. Kalau dia bagi RM5,000, yang ni bagi RM500, tapi dua-dua ini represent 5% daripada income dia, di sisi Allah Ta'ala sama. Sebab Allah yang bagi harta. Allah tengok mujahadah bila bagi. Jadi Ramadan bulan infak, pastikan kita tuan-tuan perempuan berinfak sehabis baik. Dan yang terakhir, tema terakhir Ramadan bulan doa. Pastikan bulan ini tadah tangan pada Allah sungguh-sungguh. Mesti ada momen saat di mana kita doa dalam bahasa Melayu dan kita menangis. Nak boleh menangis ini tuan-tuan perempuan, dia mesti datang daripada doa, daripada hati yang ikhlas pada Allah. Saya pernah pergi majlis satu kematian yang mana yang mati itu ayah kepada salah seorang ustaz. Dia punya berdoa tuan-tuan perempuan, menangis, saya yang dengar. Dia kata, ya Allah, ya Tuhan kami, ya Rahman, ya Rahim, kini ayah telah pun tiada, tangannya dulu pernah membelai kami, yang penatnya tak pernah diceritakan pada kami, yang sayangnya tidak pernah ditunjukkan depan kami. Tapi kami tahu dia sayangkan kami, kerana nikmatnya masih kami nikmati sampai hari ini. Maka ampunilah dan sayangilah ayah, sesungguhnya kami sangat sayangkan ayah. Dia menangis tuan-tuan, kami di belakang pun menangis. Sudah, ni ayah siapa yang menangis? Dia menangis, kita pun menangis. Kita kata, Ustaz, nak karang doa tu boleh? Minta maaf Syekh, dia datang dari hati, tak boleh nak cakap lah. Baru betul, ya Allah, ya Tuhanku, aku banyak salah padamu, ya Allah. Allahumma ya Allah, ya Tuhanku, ampunkan segala salahku, ya Allah. Terlalu banyak janji aku mungkiri padamu, ya Allah. Ini kena ada saat berdoa begitu. Kalau tak boleh menangis ramai-ramai, seorang-seorang, ya Allah, ya Allah. Jadi tuan-tuan perempuan, itulah 3 ibadah sebagai tema bulan Ramadan. Jangan tempangkan Ramadan kali ini dengan kita tidak melengkapkan ketiga-tiga ni tadi. Mudah-mudahan Ramadan yang kita sambut pada kali ini, yang saya kira setelah 2 tahun kita tidak sambut secara seumpama ini, pastikan Ramadan ini Ramadan yang betul-betul memberi kesan pada hati kita, sekaligus menjadi insan yang mendapat keampunan dan pembebasan daripada api neraka. Ingatlah, bila kita masuk Ramadan, bukanlah ianya satu kebetulan. Bagi umat Islam tidak ada kebetulan.
melainkan semuanya itu keizinan daripada Allah Subhanahu wa taala belaka. Apa yang baik itu daripada Allah Subhanahu wa taala, yang lemah itu kelemahan diri saya. Mohon maaf di atas kekurangan. Terima kasih di atas perhatian dan jemputan tuan-tuan dan puan-puan. Aqulu madza tasma'un, aqulu qawli hadza wa astaghfirullah